وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita jumpa, kita baca dulu Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azim Dzul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillul Sami'ul Basirul Hakamul 'Adil Latiful Khabir Al-Alimul 'Azim Al-Ghafur Syakur Al-Aliyyul Kabir Al-Hafidul Mukid Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Rakibul Mujib Wasi'ul Hakim Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Mubtil Mubdiyul Mu'id Al-Muhyil Mumit Al-Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadir Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Az-Zahirul Batin Walil Muta'alil Baruk Tawwabul Muntakimul Afur Ra'uful Malikul Mulkidul Jalal wal Ikram Al-Mukidul Jami'ul Waliyul Mu'minul Mani'ul Allah An-Nafi'ul Nurul Hadil Badi'ul Baqim Al-Warishur Rashidul Saburul Lazim Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir Allahumma salli afdal salati ala Al-Adil Mahluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala zikril ghafilun. Okey, Alhamdulillah jumpa lagi sambung pagi ni. Tahniah kerana dapat menepati waktu 7.45. Walaupun nampak kalang kabut sikit jalan, tapi tak apalah. Semoga Allah mudahkan kita dan segala perkara kebaikan dan ketaatan. Okey, ni sambung solat sunat asar. Rawatib solat sunat asar, sambung kat sini. Ini dalil. Kalian dalil dulu. Ini dalil. Saya tengok kitab tak ada dalil. Tengok sini. Ini dalil solat sunat sebelum asar dari Ibnu Umar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengasihi seseorang yang melakukan solat 4 rakaat sebelum asar. Apa perkataannya nak tengok kat sini? Apa perkataan yang penting kat sini? Yang penting dia ni. Rasulullah kata, dia beritahu kita, Rasulullah tahu mana?
Dia tahu dari mana? Allah kata Allah sayang orang sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Dia tahu dari mana? Wahyu lah. Wahyu ni Allah beritahu. Allah beritahu dia aku sayang orang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Wahyu. Jadi dia beritahu Allah sayang orang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Tu elok tu sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Nak cakap lelaki abang kurangnya tu. Orang lelaki ni elok datang cepat sikit ke masjid. Macam kita subuh, kita kalau boleh datang cepat sikit. Jangan datang waktu tengah azan. Datang kalau boleh kan, sedapat mungkin lah. Datang sebelum azan supaya kita boleh sembahyang sunat di masjid. Datang sebelum asar, kita boleh sembahyang sunat di masjid. Nanti dalam masjid kita boleh jawab azan dan kita boleh angkat tangan doa untuk azan. Rasulullah kata, siapa yang dengar azan, dia jawab azan dengan hati dia. Rasa betul-betul Allah Maha Besar, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Rasakan masa jawab tu, nescaya dia masuk syurga. Dan siapa yang berdoa lepas azan, Rasulullah kata, dia akan mendapat syafaat aku. Ganjaran pahala dia nanti yang besar-besar. Jadi datang awal sikit, niat nak sembahyang sunat di masjid. Macam ni masuk belajar, sembahyang sunat di masjid. Jangan lama-lama. Masuk tu, jangan lebih dia 2 minit. Kalau lebih dia 2 minit, dia tak kira di masjid lagi. Dia jangan lebih 2 minit. Jangan masuk merayap dalam masjid, pusing sana, tengok cari sini, cari sini. Bawa sembahyang sunat di masjid. Sembahyang di masjid dulu, lepas tu bawa buat benda lain. Jangan lebih daripada 2 minit. 2 minit ni ukuran apa? Orang sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi kita datang, niat datang pagi-pagi bangun, malam tadi niat aku nak datang 7.30. Bila otak kita ni dah set, nanti dia akan bergerak mengikut apa yang kita niatkan. Lepas tu kita sempat datang, kita sempat sembahyang sunat di masjid, lepas tu kita sempatlah doa sikit-sikit, lepas tu kita sempatlah belajar. Nanti kalau kita datang masjid awal, kita boleh sembahyang sunat di masjid, kita boleh dengar azan, kita boleh jawab azan, kita boleh baca doa lepas azan dan kita boleh sembahyang sunat kalau asar, 4 rakaat sebelum asar, mendapatlah dia akan kasih sayang Tuhan dia. Ini hadis-hadisnya kita baca. Dia bukan sekadar sunat. Asar ni special ni. Dia bukan sekadar sunat. Tetapi dia menarik kasih sayang Allah. Allah kalau sayang, semua selesai. Diduga, diuji, dia sabar. Dia beri nikmat, dia syukur. Solat dia khusyuk. Apa rezeki Allah tentukan, dia reza. Apa juga berlaku, dia reza. Kenapa? Allah sayang dia. Allah sangat sayang dekat dia. Antara puncanya Allah sayang dan Allah janji beritahu kepada Rasul cakap dengan kita, jadi hadis daripada wahyu, Allah sangat mengasihi seseorang yang melakukan solat 4 rakaat sebelum asar. Bagaimanakah kaedah terbaik nak solat sunat 4 rakaat sebelum asar? Bagaimanakah kaedah yang terbaik? Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, dia kata Nabi SAW bersolat sunat sebelum asar 4 rakaat dan beliau mencerai-ceraikan antara 2 rakaat. Maksudnya apa ni? 2 rakaat. Ni. Memang kadang-kadang orang tanya, Ustaz kalau buat 4 rakaat sekali boleh tak? Patutnya tanya macam mana 4 rakaat ni macam mana terbaik. Tu patut soalan dia. Ni semua nak main express Boleh tak puasa 6, puasa qadha, puasa Senin, puasa Khamis sekali kan? Semua orang dia tanya gitu. Semua orang, kebanyakan manusia ni dia nak ringkas, dia nak pahala banyak. Dia nak pahala banyak. Sama macam ni, boleh tak buat 4 sekali? Boleh buat 8 sekali? Boleh, apa pun boleh. Bersunat ni boleh.
Tapi bukanlah yang terbaik. Nak dapat kasih sayang Allah ni buat yang terbaik. Sebab nak dapat kasih sayang Allah ni mahal. Memang kena payah sikit, kena susah sikit, kena penat sikit. Jadi ni kena buat apa? Dua. Gitulah. Barulah dia yang eloknya macam ni. Barulah dia jadi 4 rakaat. Kita ni minta dengan Allah. Semoga Allah beri kita buat yang terbaik. Ni 4 rakaat. Rasulullah dia buat 2 campur 2. Jadi bila buat 2 campur 2, kita buat terbaik dan salah satu juga pahala kita dapat, kita mengikut sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnahnya. Rasulullah ni dia buat 2 campur 2, sunnah dia. Niat nak amal sunnah. Buat sunat dengan cara sunnah. Dengan cara Nabi buat. Nabi buat macam mana? 2 campur 2. Nak buat 4 kali pun boleh juga. Tapi paling bagus, buat 2 campur 2. Buat dengan betul-betul buat. Kenapa? Janji kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan ni nama dia apa? Rahmat. Rahmat ni lawan dia apa? Laknat. Tahu? Rahmat ni kasih sayang Tuhan. Rahmat ni lah yang didoakan orang dah mati. Allahumma fillahu warhamhu. Itu rahmat tu. Rabbi fili warhamni. Itulah rahmat. Itulah rahmat. Dan rahmat ini Nabi kata, setiap kamu akan masuk syurga dengan rahmat lagi. Neraka kata dengan syurga, wahai syurga, kau tahu tak, aku ni tempat orang jahat. Aku ni tempat orang sombong. Syurga kata dengan neraka, kau tahu tak, aku ni tempat ni kebanyakannya orang miskin dan lemah. Aku tempat orang beriman. Allah Ta'ala berhentikan perbalahan ni dengan Allah Ta'ala bersabda, Allah Ta'ala berfirman apa? Syurga ini tempat rahmat. Tempat rahmat. Tempat orang yang dapat rahmat. Rasulullah kata apa? Kamu semua akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan dengan amalan yang kamu buat. Bukan kata lepas ni tak payah beramal. Nak rahmat itulah kena beramal. Rasulullah kata bodohnya orang tu. Dia nak rahmat tapi dia tak beramal. Bodoh, ni orang bodoh. Orang bodoh, orang bengong. Dia nak rahmat tapi tak beramal. Maka sahabat kata, wahai Rasulullah, adakah engkau juga masuk syurga dengan rahmat Allah? Ya, aku juga masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu baca doa orang mati. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Bila dapat ampun, dapat kasih sayang Tuhan, masuk syurga. Itu kita minta Allah kesian kat kita. Kekial-kial, belajar tak faham. Kesian. Minta Allah kesian kat kita. Minggu ni belajar, 2 minggu lagi tanya, tak. Belum belajar lah Ustaz kata. Padahal dah 8 kali sebut dah. Meja ni kalau boleh cakap, dia kata kau bohong. Kau tidur. Kau nguap. Meja ni kau cakap. Aku dengar Ustaz cakap 8 kali dah. Tak faham-faham. Ya Allah, kesian dekat aku. Dengar kata. Kata waktu tak semayang, ulama kata 80,000 tahun dah neraka. Kata tak habis-habis semayang. Tak habis-habis. Tinggal semayang tak lama, 5 tahun. Tapi umur dah 60, qadha tak habis-habis lagi. Masih lagi mengangkat sikit. Nyawa dah sampai ni, sikit. Ya Allah, kesian kat aku, ya Allah. Kalau aku tak habis, ya Allah, minta kau ampunkan aku. Minta kesian Tuhan. Tapi Allah menawarkan kesian, kasih sayang dia. Allah tawarkan dengan kita solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Ini Rasulullah yang sebut. Ini Rasulullah yang sebut. Kalau kita kata Allah melihat tanpa mata, Allah mendengar tanpa telinga,
Allah sayang tanpa hati dan perasaan. Allah tak perlukan alat nama dia perasaan untuk sayang kita. Allah tak perlukan alat nama perasaan untuk murka kat seorang. Allah tak perlu alat nama hati untuk kasih sayang. Tak. Nah, dia hati kasih sayang ni makhluk. Allah ni sempurna. Manusia kalau ada dua mata, dia tengok. Walaupun tak terang dia pakai mata, dia tengok. Kita kata dia memiliki penglihatan yang sempurna. Kalau dia ada satu mata, kita kata dia tak sempurna. Kalau dia buta terus, pun dia tak sempurna. Mana dia tidak boleh lihat. Tapi kalau Allah ada dua mata dan melihat, itu juga tak sempurna. Kenapa? Kenapa? Mustahil. Kita mata kita melihat, kita sempurna. Kita manusia sempurna. Allah kalau dia katakan dia ada mata dan dia melihat dengan mata, dia tak sempurna. Kenapa? Dia berhadap pada tak ada mata. Itu dia ayat pada mata. Dia berhadap pada benda lain untuk dia melihat. Dia berhadap pada benda lain untuk melihat. Sempurna makhluk ada mata, dia boleh tengok. Itu sempurna. Sempurna Allah bukan ada mata, dia boleh tengok. Kalau dia ada mata, dia tengok dengan mata, dia tak sempurna. Kenapa tak sempurna? Dia berhajat pada mata. Sedangkan dia tak berhajat pada mata. Manusia ada hati. Ada rasa kasih, ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa bimbang. Itu manusia sempurna lah. Kalau manusia tak ada rasa kasih, tak ada rasa sayang, marah pun tak ada, itu tiang telefon. Itu kan orang. Itu tiang telefon yang tengok tu. Tak ada perasaan. Itu saya cakap semalam kan. Kita tengok air raya kan. Keluarga Wak Jono, kan ada air raya tu orang buat banner kan. Ramai betul lah, tujuh sisit dia. Cuba tengok Wak Jono tu. Cuba tengok gambar Wak Jono tu. Relax je. Freestyle. Cuba tengok Nek Lijah sebelah dia tu, bini dia. Sama lah. Freestyle. Freestyle. Udahlah dia kata. Kenapa? Tapi cucu dia pun lompat-lompat ni. Freestyle. Wah, freestyle. Cucu dia. Bukan cucu dia, anak dia yang umur 60, 70 sama lagi. Masih lagi boleh dia. Yang dia 95. Buat Jono 95. Freestyle. Freestyle. Tak gerak. Freestyle. Datuk, cucu, cicit dia kata, oh yang aku dah mati. Freestyle. Freestyle. Udah. Bangun. Makan tempat. Memang itulah. Bila makin tua, makin berubah. Bila makin tua, makin malas. Ambil gambar, ambil lah macam mana pun ambil lah. Kata ikan dah. Dulu kalau masa muda ambil gambar, tengok muka dulu. Dah ambil gambar, lelaki nak post, tengok dulu. Wah, mata saya sepik sebelah lah bang. Sekali. Spek ke sini bang. Sekali. Hidung saya kembang bang. Baru masuk. Nanti sampai masa nanti tak perlu hidung kecut ke hidung kembang ke aku ambil lah gambar aku. Masa tu kita dah tak ada beberapa perasaan tau. Tak ada beberapa perasaan. Tak muka kisah, pasal muka kita macam mana. Kita dah, memang ada masa tu. Maknanya manusia ni makin masa dia akan berubah. Tapi Allah tu dia tak berubah. Dia tetap sempurna. Mari kita rebut kasih sayang Allah. Sekarang ni apa? Asalkan aku nak buat 4 rakaat. Sekarang niat dulu. Kita kata, alah biasa lah Ustaz buat 4 rakaat. Tak. Kalau Allah tak bagi, kita buat.
Kalau Allah tak benar dia tak buat. Kalau Allah tak izin kita tak buat. Dia kata biasa dah buat 4, bukan biasa. Itu kan biasa. Itu kurnia. Allah bagi. Lepas buang 4 rakaat, doalah, ya Allah, engkau berilah kasih sayangmu yang engkau janjikan melalui lidah Rasulmu. Faham? Engkau berilah kasih sayangmu seperti mana yang kau janjikan melalui lidah Rasulmu. Nabi kata, apakah doa yang harus dibaca antara azan dan qamat? Inilah kena ada kata. Hendaklah engkau memohon. Sahabat tanya dengan Nabi, apa doa nak minta antara azan dan qamat? Apa doa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah kata, mintalah, mohonlah keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan ni kebaikan. Jadi kita lepas macam rawatib ni, sementara tu qamat ni, jangan berbual. Jangan berbual. Kat sini ada jam kan, lagi berapa minit nak qamat. Ada jam kan? Saat-saat kan, berapa minit saat. Kalau subuh, kita baca subuh ni jangan panjang-panjang surah, ringkas. Nabi berdiri masanya pendek, saya kata. Ringkas, lepas tu kita baca apa? Habis semayang aja, baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah yang azim, astaghfirullah. Kalau dapat baca 100 kali pun tak apa. Kalau tuan seorang boleh baca 100 kali, kalau seorang jemaah mungkin tak dapat. Baca 100 kali. Minit yang terakhir tu, nampak jam ni nak turun 60 saat 29 kan. Awal tu berhenti zikir tu, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Nabi kata antara azan dan qamat itu mohonlah keselamatan akan dunia dan akhirat. Okey, faham? Lepas tu qamat, jawab. Jawab qamat. Jawab qamat habis. Lepas tu sembahyang jemaah. Macam kita sembahyang asar 4 rakaat. Sini berapa minit Kita tengok minit. Orang azan sembahyang berapa minit? 12 10 minit. 4 tu nak buat 4 rakaat 4. Tapi kena rasa cepat. Jangan lembab. Kalau nak pergi masjid tak apa. Kalau suami pergi masjid, bang ikut bang, tak apa pergi masjid. Pergi. Ikut suami pergi masjid. Pergi masjid. Lepas tu buat yang tadi lah. Bila habis azan asar, tuan cepat sikit. Ajak suami pergi cepat sikit. Pokoknya kita sampai 5 minit ke 10 minit sebelum azan. Kita sampai, masuk, niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Sebenarnya kata masjid, dapat selesai di masjid. Duduk tunggu azan, dapat pahala duduk tunggu azan. Dengar azan sambut, dapat pahala niscaya masuk surga. Lepas kita azan, kita baca doa lepas azan. Rasulullah kata engkau akan dapat syafaat. Lepas tu bangun, sunat 4 rakaat. Buat 2, lepas tu buat 2, dapat pahala ikut sunnah Nabi. Lepas tu dapat kasih sayang Allah. Nampak tak asal ni, dia ada benda yang kena datang cepat. Moga-moga Allah izinkan kita. Tak apa perempuan pergi, tak apa pergi masjid. Lagi kita rasa tak tengok fitnah. Kalau pergi dengan suami lagi bagus. Pergi dengan suami lagi bagus. Suami pergi masjid, kita ikut naik motor, tak apa kita pergi. Asal ada orang perempuan semayang tak sini? Tak ada? Ada. Zuhur pun ada, subuh ramai kita tengok. Kalau kita boleh pergi subuh, apa salah kita pergi asal dulu? Betul tak? Betul tak? Apa salah kita? Tak subuh, gelap, pergi. Subuh lagi payah, nak bangun tidur. Tinggal kalau kerja sekejap, di meja sekejap. Kalau nak pergi kerja rumah ni macam mana? Tak habis ke rumah ni. Memang kerja tu ada je hari-hari kan. Kalau kat rumah, perlu duduk awal-awal. Duduk awal-awal. Kalau kat rumah, duduk awal-awal. Azan asar pukul 4.17. Pukul 4 ni kalau boleh dah siap. Duduk, nak mengaji ke apa ke, duduk nak zikir ke nak apa ke, duduk cakap dengan diri kita, ya Allah, aku tengah tunggu kau panggil aku. Aku ni hamba kau. Aku tengah tunggu kau panggil aku, ya Allah. Panggilan tu semayang lah. Nanti kalau orang azan dengar orang azan kat surau masjid lagi bagus. Kita boleh jawab.
Jawab, lepas tu doa. Lepas doa bangun 2 rakaat. Lepas tu bangun lagi 2 rakaat. Lepas tu qamat. Jangan lupa qamat, walaupun bukan orang. Qamat, lepas tu kita sembahyang asar 4 rakaat. Lepas tu lepas asar tu ambil sedikit masa untuk baca tasbih lah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baca 300 kali. Itu je yang kita kena buat. Jangan 5.30 baru nak kelam kabut nak sembahyang. Pukul 5 orang dah azan lama dah baru nak pergi wudu. Praktis, tak pergi masjid sekalipun, praktis tunggu waktu solat. Lawanlah sikit. Lawan sikit. Duduk sebelum azan ni, duduk atas sejadah, tunggu waktu solat. Jangan dah pukul 6 baru nak sembahyang asar. Orang sembahyang asar pukul 6, 6.30 ni, dia tak ada hal apa-apa. Bukan satu kat jam ke apa. Ni kebanyakannya orang tak belajar agama. Dan kadang-kadang orang belajar agama pun sembahyang pukul 6. Dia tak faham lagi, dia tak faham. Ilmu tu ilmu dapat dia tak berkat. Ilmu ni tak gerakkan dia pada jadi orang lebih baik. Dia tak peka dengan waktu solat. Tu tak peka. Saya ngajar kat Pekeso, ditulis kat bawah. Pekeso prihatin Pekeso. Ini satu motor lah, dia orang lancar satu motor. Pekeso prihatin Pekeso. Itu gitu. Saya kata ada tak prihatin dengan solat? Ada tak orang Pekeso, saya kata 5.50 ialah azan subuh, ada tak bangun pukul 5 dan siap menunggu waktu subuh? Ini soalan kita tadi kita. Termasuk kita kat sini. Ada tak kita ni golongan yang menunggu waktu solat? Atau dah subuh, dah setengah baru bangun? Ingat apa kata-kata seorang ulama bernama Sufyan As-Sauri dalam kitab Ayyuhal Walad. Orang yang bangun lepas azan subuh, maka digelar kepada dia, wahai wafilun, hari-hari. Siapa bangun lepas azan, dipanggil dia wafilun. Wafilun ni orang yang lalai. Dia kata akan ada suara daripada Arash yang berkata, memanggil dia, Arash Allah yang tinggi, wahai wafilun, sekali dia bangun lepas azan subuh. Ramai orang hari-hari kena panggil wafilun, sebab tu dia lalai. Sebab tu hidup dia lalai. Kenapa? Dia dah didoakan orang lalai daripada suara daripada Arash. Dah azan baru bangun, wafilun. Besok bangun lagi 6.30, wafilun. Besok bangun lagi 6 suku, wafilun. Kita tak belajar, kita tak tahu. Lepas tu kalau tengok orang semayang 6.30, pukul 7 pasal subuh, tak semayang. Kita tengok hidup dia macam tali syariat. Dia tak fikir hal haram kadang. Tengok tutup aurat pun tak sempurna kadang. Dia jadi panggil wafilun. Lepas tu ulama kata, usahalah bangun sebelum azan. 4.30 ke pukul 4 ke pukul 5 bangun. Bangun, orang yang bangun, orang yang bersiap sedia sebelum azan subuh, maka akan dipanggil dia mustaghfirun. Mustaghfirun ni apa? Orang yang beristighfar. Sebab itulah time yang paling bagus untuk dia melakukan istighfar. Kan saya kata dulu kan, Allah cinta 3 suara. Orang yang baca Quran, orang yang ayam yang pokok waktu sahur, nombor 3 apa? Orang yang memohon ampun di waktu sahur. Allah suka dengan suara ni. Waktu bangun ni, sebelum subuh ni, zikir yang kita jangan tinggal ialah istighfar. Baca 70 kali atau baca 100 kali. Itu jangan bangun lewat. Usaha jangan bangun lewat. Patutnya dah tua ni, mata tak berapa lelap. Tapi kalau dah tua, tidur pukul 10, bangun pukul 8, itu bukan tua, itu orang muda. Orang muda tersilap umur. Dia ingat dia 36, dia tak sedar dia 63. Tersilap umur. Umur berapa? Akak baru 36, terbalik 63. Mana tak 36, tidur pukul 10, bangun pukul 7. Sedikit tak sedar.
Itu kalau pencuri masuk rumah tu, dibawa lori kasih baba, habis tu rumah pun tak sedar ni. Lepas tu Datuk ni bukan tidur dia bukan itu. Tak apa boleh tidur lah. Tidur memang tidur tapi boleh bangun. Kadang Allah datang penyakit, malam bangun mesti dah kencing. Ketiga, keempat, Allah datang penyakit tu dengan rahmat dia lah. Kadang-kadang Allah datangkan cucu pula, duduk sama. Cucunya ketiga dia menangis. Bilik sebelah tapi kita dengar. Allah bangunkan kita. Moga-moga apa? Engkau beribadah lah padaku. Dulu Ustaz Samsul kan? Ustaz Samsul kan tak permai. Dulu dia pernah tahun 90-an awal-awal dulu dia pernah ngajar kat rumah saya lah. Saya panggil datang ngajar kat rumah. Saya panggil jiran lah, 3-4 orang belajar kitab Mutal Al-Badrain. Dia cerita masa dia dekat pondok dulu, dia ingat dulu lah ada makcik ni datang dekat ustaz. Dia duduk sama ustaz kat surau, makcik datang. Dia kata makcik ni tak tahulah ustaz asyik terjaga ni malam. Dia nak minta ustaz ni buat air lah. Buat air bagi minum. Ustaz kata, makcik, apa yang guru saya cakap, kalau kita terjaga sampai tengah malam, itu tanda roh kita lapar. Roh hati kita lapar. Bukan kalau jasad lapar ni makan nasi. Ini hati lapar. Tandanya dia sangat lapar tu dan dia memerlukan makanan untuk dikuat dalam kehidupan. Makanan itulah nama dia amal ibadah. Dia kata makcik bangun, makcik semayang. Ustaz tu tak bagi dia ayat pun. Makcik bangun, makcik semayang. Makcik bangun, makcik zikir. Makcik bangun, makcik baca Quran. Waktu telah roh itu dia memerlukan makanan ini untuk dia kuat dan ibadah dia pada Allah. Itu yang ustaz dia kata, guru dia jawab macam tu kat makcik ni. Tu yang kita nak kena fikir Makan fizikal boleh tahan, tapi makan pada hati tak ada. Itu yang hati dia kurus, roh ni kurus. Roh tak kuat. Tak kuat. Tak tanya apa? Okey. Sekarang ni kita niat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tertulis sabda Rasulullah SAW, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat bagi mereka yang solat 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah dah doa dah. Bila dia dapat wahyu macam ni, Allah Ta'ala mengesihani orang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah doa, ya Allah, berilah rahmat pada orang yang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Faham? Lepas tu kalau rasa malas-malas, lepas tu penting kita belajar macam ni. Supaya ada motivasi pada hati, motivasi pada diri kita untuk apa? Untuk melaksanakan solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Tak nak buat 2 dah. Tak nak buat 2 dah. Sebab hadis kata 4. Boleh buat 2. Sah juga buat 2. Dapat pahala juga buat 2. Tapi tak dapat kasih sayang Allah. Tak dapat rahmat yang Allah Ta'ala yang Rasulullah doakan kepada umat dia. Ini ghairu muakkad. Macam kuat tuntut, tapi ulama kata ghairu muakkad. Mungkin Rasulullah tinggal dekat mana qada. Tapi yang Rasulullah tinggal yang ni. Yang muakkad ni. Ni. Dalam ni tak ada asar. Ini kan kita tunjuk ni kan hadis ni. Ni. Muayyah bin Sulaiman. Dia kata aku dengar Abdullah bin Umar berkata. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar, Ibnu Umar. Adalah solat Rasulullah itu beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Dia tak pernah tinggal pada pemerhatian Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dia perhati je, mereka selalu ikut Nabi. Tidak termasuk asar.
Bukan asar itu tidak sunat, tapi asar itu tidak kuat urutan. Tetapi asar itu, sunat asar itu diberi ganjaran pahala yang besar. Apa dia? Kasih sayang Allah. Apa dia? Rahmat dari Allah. Ada pahala tunggu ni. Atas kita lah nak buat tak nak buat. Atas kita lah nak buat tak nak buat. Tak buat nanti takut nanti dalam kubur risau. Itu dalam kitab apa tu? Apa kitab tu baca tu? Yang dah kata tu. Kitab apa? Sebelum kitab petang ni, Perjalanan Menuju Allah. Sebelum tu kitab apa? Ibnu Qudamah. Petunjuk ke jalan yang lurus. Kan? Dalam kitab tu kata, Ibnu Qudamah kata, ada seorang lelaki bercerita. Dia cerita apa? Dia semayang, dia musafir, dia penat, dia berhenti kat depan kubur. Ada kawasan kubur, dia berhenti. Dia bersandar. Lepas tu dia semayang sunat. Dia sunat. Orang dulu kalau penat dia semayang sunat. Lepas tu dia bersandar, dekat pokok, dia tertidur. Maka tidur tu dia mimpi, bangun orang-orang yang kubur ini mendekati dia. Dan berkata, wahai orang muda, kau nak semayang sunat, kau semayang sunat dah jauh sikit daripada kami. Kenapa? Kami sangat cemburu. Kenapa kami cemburu? Kenapa dia kata cemburu? Kami sudah tidak boleh buat lagi solat seperti mana yang kau kerjakan. Pergilah kau jauh dari sini. Di mimpi. Orang nak kubur cemburu. Ni kalau dia tahu ni, kita belajar ni, mereka cemburu. Kenapa? Mereka tak boleh belajar. Mereka tak boleh duduk taman syurga. Mereka tak dapat pahala belajar. Mereka tak dapat pahala yang lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Mereka tak dapat pahala yang lebih baik daripada hantar 1000 jenazah. Mereka tak dapat pahala yang lebih baik daripada ziarah 1000 orang sakit. Itulah malu dah. Kenapa? Dah habis. Tempoh dah habis. Waktu dah cukup. Mati dah datang. Ini isyarat dah ada. Allah Ta'ala dah bagi tanda. Kau tak lama lagi nak mati. Apa tanda dia? Uban kat kepala. Dia tak nampak lah buka tudung. Kalau buka tudung kan macam ni kebayan pula. Uban kat kepala. Telinga tak dengar. Mata tak nampak. Tenaga dah tak kuat. Penyakit pada badan. Ada tak 5 ni? Antara satu. Atau dah ada semua? Semua dah. Saya kalau tanya saya, dia kata semua dah ada dah kat dia. Itu kalau akak tanya kan. Tu tanda tu. Dia kan dengar orang cakap jauh ni. Mata memang tak nampak. Kau pakai spek ni. Ni kau nak baca ni. Kalau spek tinggal, bateri juga sejam, nanti kau boleh pening. Dia kena pakai spek je. Tak kira lah spek dia RM2.40. Dulu RM2 sekarang RM2.40. Ini pun dah longgar ni. Itu lagi pakai. Kenapa mata kiri dia tak nampak ni? Tekanan nampak. Rupanya kaca dah tak ada. Tinggal ada kereta. Dia boleh berlubang. Kedai RM2.40 ni spek. Kenapa mata? Gosok mata. Buka gosok. Pakai balik. Kenapa tak nampak? Rupanya buat sini, terlepas tangan. Ni kedai RM2.40 spek ni. Beli spek mahal, hilang. Masa halat pula. Beli ratus-ratus sekarang. Tinggal mana kat rumah. Tasbih yang cakap lah. Tasbih ni sampai kali hilang. Nasib bini tak hilang, Ustaz. Nasib bini tak hilang. Nasib bini tak hilang. Lama bini pun lupa. Belajar sini balik je. Sampai rumah mana bini aku pergi ni. Tak tahu keluar rumah tanpa izin. Rupanya bini kat tu Medan. Naik Grab. Sampai masa tu, tu dah tak boleh ngajar lah. Nak ngajar masjid ini pergi Jumriah. Apa lah 2 orang 7.45 tak sampai ni. Ustaz ngajar sana kan? Oh sana waktu tu saya kena berhenti ngajar lah. Waktu tu dah lupa lah. Sekarang ni pun dah kadang lupa ni. Kadang ada benda lupa-lupa juga. Okey, ni asar.
Lagi sembahyang sunat sebelum maghrib. Apa dalil? Ni dalil. Alamak. Mana? Kita tahu dalil. Ni. 2 rakaat sebelum maghrib ghairu. Bukan wahiru ni. Ghairu muakkad. Maknanya tidak kuat tuntutan. Abdullah bin Muwaffal, Rasulullah SAW bersabda, bersolatlah sebelum maghrib, bersolatlah sebelum maghrib. Inilah dalil sembahyang sunat sebelum maghrib. Walaupun ada biji tak buat, dia azan-azan dia suka mat, tak apalah, tak ada masalah. Tapi kalau nak buat, boleh buat. Kenapa? Memang ada hadis kata, boleh buat. Dua rakaat selepas maghrib. Ni. Kita tengok baca dia punya dalil. Saya kan peminjam ni, yang mula saya perasan kan. Bila dulu ada kes orang Melayu bergaduh dengan orang India. Saya ada kawan ni, nama dia Ismail, duduk sini. Masa tu dia kata apa? Masa tu lah WhatsApp pun tak ada kan masa tu. Dia kata aku tidur, aku tahu parang kat bantal. Dia kata serius ni. Sebenarnya tak berapa serius sangat. Orang bergaduh kecil-kecil je. Tapi dulu kan cerita kan heboh. Benda A, dia heboh A, B, C, D, E. Tapi yang paling saya ingat yang kecil masa kecil tu, masa saya duduk jalan saya baru 69 tau. Saya pindah Kampung Baru, dia baju baru. Masa tu umur saya 6 tahun. 69 tu umur saya 6 tahun. Saya ingat lagi, waktu tu ada kes heboh, kisah, ada orang perempuan, dia ada anak boleh bercakap dalam perut. Ni cerita ni lah. Jadi, dia jalan, dia bawa kereta, ada motor lah escort dia. Dan dia buka peti cermin, dia jalan perlahan tau dekat Kampung Baru. Nanti orang Kampung Baru akan keluar tengok tau. Dia suara baby, macam orang budak-budak, dia kata aku nak bersalin kat Mekah. Jadi dia minta derma supaya dia ni boleh pergi Mekah bersalin. Air perempuan tu ketangkap, dia pasang kaut recorder dalam perut dia. Ini cerita betul. Tapi peliknya, saya pun percaya. Mak saya bagi duit. RM5 ni lagi. Dulu RM5 lah, banyak tu. Tapi masa tu kan, orang tak terfikir tau. Dia boleh letak recorder, dia letak player, kaset player, dia rakam suara tu. Ni kalau arwah mak saya tanya ni, dia ingat ni. Dulu pernah saya cerita dengan dia. Dia kata tu penipu. Sekarang baru tahu penipu lah bila perempuan yang ditangkap polis. Polis di round, besok dia round lagi kawasan ni, Kampung Baru round kawasan ni. Saya dengar bapa saya kata dia dah ketangkap kat sana dia kata. Satu jalan lah Kampung Baru tu, polis datang ketangkap, rupanya dia tak kandung. Dia taruh bantal ke, orang dulu kan macam-macam. Saya pelik ni macam mana kita boleh percaya, tapi masa dulu memang orang budak percaya lah. Orang budak kesian, orang Melayu ni budak kesian. Lepas tu kalau pergi tak sedekah dekat Mekah Madinah, perempuan yang pakai kudah ni kan, dia cari orang Malaysia. Kadang-kadang orang lelaki tak bagi sampai tertarik dengan kita tau. Oh saya ikut iman betul lah. Tapi kalau nampak dia tiba-tiba kita sampai, nampak dia tengah berlari diorang ni nak kena kejar dengan polis Arab Saudi lah. Tangkap diorang ni kebanyakan sedikit ada ketua dia. Okey. Bersolatlah sebelum maghrib. Ini adalah solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat lepas maghrib. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Bani Abdil Al-Ashar.
Rasulullah ni datang pada satu puak. Nama dia Bani Abdil Al-Ashal dan bersolat maghrib bersama mereka. Lepas beri salam dan bersolatnya sambil bersabda, bersolatlah kamu 2 rakaat ini di rumah kamu. Maknanya ada solat sunat. Rasulullah suruh solat kat rumah. Tak tahulah kenapa. Mungkin Rasulullah nak balik ke apa benda ke. Suruh orang balik cepat ke apa benda, tak tahulah. Tapi dia nak dalilnya apa? Dalilnya kita sembahyang sunat 2 rakaat lepas maghrib. Apa saja sembahyang sunat lepas maghrib lepas isyak ke, yang buat kat rumah pun boleh. Selagi belum masuk waktu isyak. Katakanlah kita lepas maghrib kita sakit perut. Nak berak kat masjid takut tak selesa. Balik rumah. Sembahyang sunat lepas maghrib belum buat. Lepas tu dah balik rumah dah kita pilih tengok ke 8. Isyak 8 suku. Boleh tak sembahyang sunat selepas maghrib? Boleh tak? Boleh. Boleh. Sekejap adik saya telefon lah. Sekejap. Saya nak WhatsApp sekejap. Okey. Boleh. Boleh. Sebab tu kalau boleh jaga rawatib ni baguslah. Tapi macam guru kami cakap, Ustaz Ahmad Ridauddin. Kenal tak Ustaz Ahmad Ridauddin? Kenal tak? Ini Ustaz Pening. Saya masih belajar dengan dia lah. Sebulan 2-3 jam. Itulah, 2 jam setengah gitulah. Hari Sabtu pertama, saya pergi masjid bulat. Ini bulat tahu? Ini bulat tahu? Saya 14. Diorang panggil saya Jiboti, diorang sini. Kami dulu panggil saya Jiboti lah, ofis kami ke sana. Akak panggil saya 14, saya Jibotin. Bukan 14. Beranak kat sekolah dulu. Tapi kami panggil Jibotin. Kerana terkenal dengan saya Jibotin. Even makcik-makcik yang kerja cleaner tu panggil saya Jibotin. Masjid bulat. Hari Selasa, minggu pertama, tengok kalender, hari Sabtu. Tengok kalender, Sabtu yang pertama tu. Tak kira 1 bulan ke, 6 bulan ke, 7 bulan ke. Pukul, waktu mula pukul 8. Dr. Mohsin ajar sampai pukul 10. Lepas tu break, 10.30, baru Ustaz kami datang lah. Saya ni ikut kelas sesi kedua. Sebab saya pagi tu saya ngajar. Saya ngajar kuliah subuh, saya ngajar kuliah duha sampai pukul 9 baru habis. Jadi saya balik kejap minum air ke apa, saya pergilah. Selalu 10 lebih dia sampai lah. Dia ngajar Ummul Matan Ummul Barahim dengan Muniatul Musalli. Sampai 12.30, 45 habis lah. Dia kurang itulah. Sabtu pertama dia mula pukul 8, Ustaz lain. Ustaz lain tu ada 2 kitab juga dia ajar. Ustaz tu bagus dia tu, Dr. Mohsin. Dr. Mohsin ni tawaduk sungguh lah. Saya pernah belajar dengan dia. Saya datang, saya cium tangan dia, dia akan ambil tangan saya, dia cium tangan saya balik tau. Dia panggil saya Ustaz juga. Tapi dia tak pernah belajar dengan saya. Saya lah patut kena hormat dia kan. Dia memang gitu, dia memang tawaduk. Dia memang tak ada rasa hebat diri lah. Saya tahu lah. Ustaz Ridauddin pun sama. Ustaz Ridauddin ni kadang-kadang pergi rumah dia, kita cium tangan dia, dia cium tangan kita balik. Kita boleh lalu kan. Itu yang saya cerita tu. Rumah dia kat Penang. Saya dengan Umar pergi tempat makan durian kat Penang yang terkenal. Apa tu? Tempat makan durian. Balik pulau. Kami makan durian lah. Kat Padang Musim Manis makan durian. Durian apa tu yang mahal tu? Udang merah. Makan dekat dalam kereta.
Lepas tu balik pergi rumah balik sehingga Bukit Pelajam, pergi Titi Mengkuang Titi. Jumpa ustaz. Tu saya kata tu. Saya jalan dengan dia, lepas tu dia ambil tangan saya, dia cium. Alamak, saya kata tangan aku berdurian tadi. Habis dah buat dia kan. Dia datang KL, minggu pertama, Sabtu dia akan datang KL. So dia pesan dengan saya, bawa lah kawan. 4-5 orang tak apa, bawa kawan ni. Nanti bawa kawan, dia faham, kita berapa pahala. Dia pesan kat murid semua lah. Tapi sekarang tempat tu memang penuh. Kalau terlambat kan tak sebab duduk. Tapi ada sebab duduk. Dia atas meja 3 orang, tapi kadang 2 je orang pakai. Dia tengah ni tak duduk. Orang nak selesa kan. Jadi kalau kita datang lewat sikit, kita duduk 3 orang lah. Tapi taklah sempit sangat. Okey lah. Masih boleh lagi. Dari sekarang ni dah baca 5 kali. Matal Umur Rahim. Saya sendiri dah punting 2 kali. Saya pergi Indonesia. Dia kata kan ni? Bukan Ibrahim. Apa? Bakurah Al-Amani. Ibrahim tu belajar dengan dekat Melaka, 3 hari dah khatam. Bakurah Al-Amani. Beli kitab. Bakurah Al-Amani. Jawi buat dijual. Rumi buat dijual. Beli kat mana? Yang sampai bayi pula. Buy now, home. Tapi dalam Maybank kita ada duit. Tak ada duit tak boleh buy. Buy now. Berapa ringgit dia? Bahasa lama. Lepas tu kena mengaji. Kalau baca kat rumah, mabuk free je. Tahu? Kalau baca kat rumah mabuk. Bahasa dia pendek-pendek. Tak faham. Tapi kalau dah biasa belajar tauhid, kalau ikut kelas saya, betul-betul kan, dapat. Memang dapat lah, insyaAllah boleh dapat. Datang. Datang dari pagi pun tak apa. Jadikan ini kelas bulanan lah, datang. Saya ada sana lah, insyaAllah pukul lebih tu saya ada, sampai pukul 12 lah. 12.30 tu habis lah, kelas tu habis. Ustaz pergi ngajar balain pula. Dia hari tu, dia ngajar dia subuh sampai malam. Lepas tu dia balik Pulau Pinang. Sebab dia datang dari jauh kan. Jadi orang atur dengan kelas dia lah. 2 rakaat sebelum isyak. Ghairu muakkad. Daripada Abdullah bin Muwaffal juga. Dia kata di antara azan dan iqamah itu Rasulullah kata ada solat sunat bagi siapa yang berkendak. Jadi solat sunat sebelum isyak, inilah dalil yang ulama pakai. Sebab apa Rasulullah lepas azan isyak ni dia sebut perkataan ni. Cuma dia tak kata sembahyang sunat isyak, dia tak kata. Dia kata antara azan dan iqamah ini ada solat sunat. Jadi ulama menggunakan yang ni dalil sembahyang sunat sebelum isyak. Okey. Lepas tu dalil sembahyang sunat selepas isyak. Ni. Ini dalil untuk apa ni? Ini yang dikatakan dalil bagi solat sunat muakkad. Ada berapa rakaat? Berapa rakaat semua ni? Dalil bagi semua solat sunat rawatib muakkad. Berapa? Jumlah 10. Betul lah 10. 10. Kalau ghairu muakkad ada berapa? 12 Ustaz. 12. Muakkad 10. Ghairu muakkad 12. Jumlahnya berapa? 22 rakaat. Kalau muakkad subuh loro. Zuhur loro. Lepas zuhur loro. Kalau ghairu muakkad sebelum zuhur loro. Lepas zuhur loro. Sebelum asar 4. Kakak tak boleh cakap Jerman.
Dulu kita ni macam apa tahu? Macam monyet masuk kampung tu. Pergi banting, pergi nasi lemak. Ni orang ramai tunggu ni urusan naik. Ada pakcik tu kata, "Dek, pakcik punya roti canai papat." Aku kata roti canai papat ni macam mana apa Mampat ke? Rupanya lupa yang saya kata ni orang Jawa. Pakcik lorok. Telur lorok. 2. Lorok ni 2, roti jantan. Nasib baik tak ada roti pondan. Lorok. Sini tak ada orang Jawa kan, familiar ni. Ada, banyak orang Jawa. Orang nyanyi cici loro telu papat, orang Jawa kerjanya kuat. Anak ramai tidaklah 4. Itu yang hari raya wak Jawa betul. Wak aku yang ramai. Saya biasa saja orang Jawa, anak ni berapa ni? 7. Nama dia Mansur, orang panggil dia Wak Selamat. Nama dia Mansur. 7 anak dia. Adik-beradik dia ramai. Berapa adik dia? 14 tau. Biasa saya ni adik-beradik dia 14. Tahun ni kakak dia mati. Lagi satu tu kakak dia mati. Jadi kami memang kakak dia tak habis. Adik-beradik dia 14. Mak dia meninggal baru lagi lah. Baru 5 tahun lalu dia meninggal. Ni semua ni dalil untuk apa? Sunat rawatib muakkad. Okey. Maka habislah cerita sembahyang sunat bilangan rakaat dan dalil. Nanti minggu depan 7.45 ni nak tukar tauhid ni. Sambung muka surat 35 sunat rawatib bagi mereka yang hadir Jumaat sama macam rawatib sembahyang zuhur. Jumpa tak dalam kitab? Sama itu. Minggu depan 7.45. Okey, bagi Zahid. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu wujud qidah baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamu bin nafsi wahdaniyah kudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakaliman. Okey. Kamu apa dia? Titian sirap dah sudah. Syafaat di hari kiamat sambung kat sini. Tengoklah slide yang ada kat depan ni. Tengok slide. Online nampak slide tak? Nampak Ustaz. Nampak Alhamdulillah. Ustaz. Okey, cerita pasal syafaat pada hari kiamat. Cara umum
cara umum, Datin apa saya cakap ni, cara umum dia, siapa yang boleh beri syafaat? Rasulullah sebut. Ulama kata apa? Nombor satu yang paling besar beri syafaat, Rasulullah SAW pada umat dia. Nombor dua, ulama-ulama dia boleh beri syafaat, ulama besar. Nombor tiga, guru-guru dia boleh beri syafaat pada anak murid dia. Yang Rasulullah kata apa? Guru-guru boleh beri syafaat pada anak murid dia seramai bilangan bintang di langit. Bintang di langit. Banyak mana anak murid dia? Bintang langit banyak mana? Banyak sangat. Dia boleh beri syafaat pada anak murid dia. Lagi siapa boleh beri syafaat? Bapa, mak boleh mohon syafaat untuk anak-anak dia. Siapa boleh beri syafaat lagi? Anak-anaknya hafal Quran. Hafal Quran boleh beri syafaat kepada 70 orang. Termasuk mak bapak dia. Anak hafal Quran. Anak-anak yang masuk syurga juga, anak yang soleh. Ibu-ibu yang kematian anak waktu kecil. Dia katakan mati lahir ke, dah lahir ke, belum balik, maka dia akan memimpin tangan ibu bapa dia untuk masuk syurga. Maknanya dia mohon pada Allah. Apa kata dia? Ya Allah, aku dulu mati, aku lahir, aku dah mati. Aku tak sempat besar dengan bapa aku. Sekarang ni kau berilah aku peluang untuk besar dengan bapa aku. Jadi dia akan masuk syurga dengan bapa dia. Cuma kalau ikut guru-guru cakap, kalau mak bapak dia ni mati ada dosa, masih lagi pergi neraka dulu. Cuma anak-anak ni tunggu kejap lepas syurga, mak bapak dia datang. Tapi mak bapak dia akan rasa lama di neraka, mengikut berapa lama dia buat dosa kepada Allah. Lagi siapa beri syafaat? Ilmu. Ada perkataan nama dia ilmu. Ilmu yang kita belajar ni, dia akan beri syafaat. Dia akan beri syafaat. Dia akan beri syafaat kepada orang-orang yang menuntut dia. Itu nama dia ilmu. Jadi banyak benda yang boleh beri syafaat. Lagi siapa? Quran. Pembaca Quran akan beri syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang baca dia pada hari kiamat. Quran, Rasulullah, para ulama, guru-guru, ibu bapa, anak-anak, ini semua akan beri syafaat. Ilmu, lepas tu belajar dia betul-betul, catat dia betul-betul, jaga dia betul-betul, hafal dia betul-betul, faham dia betul-betul, ilmu ni, amal dia betul-betul. Allah Ta'ala akan jadikan mereka ini pemberi syafaat. Itu fakta. Kat sini tak ada. Sini tak ada fakta. Kita ada nombor kan tadi kan. Tapi kat sini saya tak buat nombor. Sebab dia saya buat nombor. Tidaklah seorang mayat disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100, semuanya meminta syafaat untuknya, melainkan syafaat itu diberikan pada diri dia. Mohon syafaat ni mohon Allah kesian. Masa sembahyang jenazah 100 orang Islam macam mana? Islam yang sah. 100 orang tu di Islam dan Islam yang sah. Macam mana Islam yang sah? Islam yang apa? Dilengkapi iman. Itu syarat dia. Syarat sah sembahyang Islam. Islam yang dilengkapi iman. Kalau Islam tak ada iman, Islam tidak sah. Ini yang kena ambil perhatian. Tak belajar tauhid, tak faham rukun iman. Islam tidak sah. Yang kena faham betul ni. Okey. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak syirik pada Allah.
Ada orang sembahyang jenazah tapi disyirik dengan Tuhan. Lepas tu Rasulullah kata yang tak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada orang yang mati tu. Itu kalau orang mati ramai orang sembahyang bagus. Tapi kalau yang sembahyang tu kalau dia pakai pun tak guna. Kalau dia pakai ni orang syirik pada Allah, agama tak belajar, iman tak erti, mana sah Islam dia? Tanpa iman, Islam tak sah. Tanpa Islam, iman tak sah. Sebab tu mesti belajar tauhid. Mesti belajar tauhid. Cari kelas tauhid. Belajar kerap-kerap. Sini seminggu sekali je belajar tauhid. Cari lagi tempat lain. Kalau ada ustaz nak ajar, minta dia ajar tauhid. Biar tauhid seminggu 2 kali, 3 kali pun tak apa. Jangan belajar yang bukan fardu ain. Banyak sekali orang belajar bukan fardu ain. 40 hadis akhir zaman, itu bukan fardu ain. Taranum itu bukan fardu ain. Bukan kata tak belajar, boleh belajar. Tapi bukan fardu ain. Belajar tafsir bukan fardu ain, kita faham. Belajar fardu ain. Di samping tu belajar yang bukan fardu ain tak apa. Ustaz Idaudin dia kata begitu jugalah. Apa dia kata? Siapa yang banyak sembahyang tak qaza, dia buat sebagai sunat tapi tidak diiringi dengan qaza. Qaza tak buat, sunat je buat. Allah tak terima sunat dia. Siapa yang ada qaza. Lepas tu dia kata kalau nak Allah terima, sunat buat, qaza buat. Sunat buat, qaza buat. Barulah Allah terima sunat tu. Ada orang dan duha 8 rakaat, bagus. Yang witir 10 rakaat, bagus. Isyraq dia buat, duha dia buat, rawatib dia buat, qaza tak buat. Dia kena tipu. Kenapa dia tipu? Tak kata. Allah Ta'ala tak terima sunat dia. Penat dan kau. Penat dia dapat. Kenapa? Dia tidak mengiring dengan apa? Mengiring ni yang buat sekali. Allah ni penting. Ramai orang tak buat Allah. Ramai qaza lebih kurang. Ada jumlah tak semayang ni 10 tahun. Betul lama tu. Buat qaza. Qaza buat, sunat buat. Qaza buat, sunat buat. Baru okey. Okey. Orang yang paling berhak mendapat syafaat tu. Ini adalah hadis yang sangat popular. Orang yang berhak mendapat syafaatku adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Sebab tu kena banyak-banyak selawat. Banyak-banyak selawat. Banyak-banyak selawat. Kalau tak selawat, nanti tak dapat syafaat. Baca paling kurang 1000 kali satu hari. Orang yang baca 1000 kali satu hari, dia akan mendapat 10,000 rahmat. Tahu? Orang yang baca 10,000 kali, dia akan dapat 100,000 rahmat. Orang yang baca 100,000 kali sehari, dia akan dapat 1 juta rahmat. Rahmat ni kasih sayang Tuhan. Lepas tu nak kena ada disiplin lah baca. Nombor-nombor je kejaga lah. Kita main baca je selalu kita lupa. Tapi kalau kita disiplin, kita duduk sejadah, kita baca, waktu tu kita akan baca terusan. Pakai kaunter ke, pakai apa ke, tak apalah. Bacalah 1000 kali. Baca 1000 kali sehari. Niatkan moga-moga, ya Allah, kau jadikanlah Rasulmu ini, kekasihmu ini memberi syafaat pertolongan padaku pada hari kiamat. Di waktu apa? Di waktu tak siapa bertolong kita. Lawak banyak. Dulu ada ustaz cerita. Kenal tak Ustaz Nazmi? Dia ni selalu cerita kisah Nabi. Kisah sahabat Nazmi. Nabi apa nama dia? Dia ada pondok dekat mana? Salam. Dia ni orang Puang. Dia kata dulu dia ceramah dekat Kemaman ke mana.
Duduklah. Masjid tu bagi dia orang masjid. Lepas tu ada budak-budak lelaki ambil dia nak pergi ke masjid. Jauh juga masjid tu ada. Dah 20 minit lah kata. Jadi bulan ni cerita lah. Ustaz, saya ni ada mimpi beberapa bulan lalu lah. Saya mimpi dia kata ada kiamat. Dan ada orang pegang saya, maknanya dia membawa saya keluar daripada huru-hara kiamat. Tapi dalam perjalanan tu, dia kata aku hanya sampai sini, dia tinggalkan saya. Dia kata. Jadi saya terasa kabut di kiamat ni. Jadi saya berfikir sampai sekarang, siapa orang ni? Dia ceritalah. Lepas tu Ustaz Nalmi ni dia kata, kalau ikut mimpi ni bukan dia seorang pernah mimpi, ada orang lain pun pernah mimpi juga dia kata. Dan dia pernah tanya dengan guru dia lah. Guru dia kata, orang yang pimpin kau tu adalah amal soleh kau. Amal soleh kau akan ke bumi, tapi amal soleh kau sedikit, tidak mencukupi, dia terpaksa tinggalkan kau. Dia ada had dia lah, berapa lama tolong kita. Tak cukup. Lepas tu Sayyidina Ali ni dia kan dia sakit kuat, dia akan menangis. Orang kata dia, wahai Ali, kenapa kau menangis? Bukankah kau sepupu Rasulullah? Bukankah kau menantu Rasulullah? Bukankah kau dijamin syurga Rasulullah? Dia kata, aku menangis bukan aku cintakan dunia ni, tak. Bukan aku takut kematian, tak. Aku mengenangkan aku akan melalui perjalanan yang sangat jauh. Pada masa berapa puluh ribu tahun. Umur kita pun tak sampai 1000 tahun. 100 tak sampai. Jadi yang memimpin dia ni adalah orang soleh. Amal soleh dia yang menyebabkan seorang lelaki dan bawa dia ke sini. Tapi sebab bilangan amal dia sikit, tak cukup untuk menempuhi perjalanan panjang, orang tu kata aku hanya bertugas sampai sini je, tinggalkan. Lepas tu kita ni nak cari kawan dalam kubur ni. Kawan dalam kubur tu nama tu apa? Itu nama dia amal soleh. Lepas tu kena buat amal soleh. Akidah, satu akidah kena pastikan betul. Barulah amal-amal yang diterima. Barulah masuk di tabung RM2 tadi Allah kira-kira pahala. Kalau akidah kita salah, tak guna apa-apa pun. Tak guna apa pun. Pergi haji, pergi umrah, tak guna apa pun. Malahan bimbang bila akidah salah, dikategorikan mati kufur. Walaupun kita ni, manusia ni, kita tahu Islam, kita nama dia Islam, walaupun kita tak kenal dia, tengok IC di Islam, jumpa dia mati, kita kena kebumikan di kubur Islam. Hakikat dia mati di mana, Allah yang tahu. Biarlah orang hantar kita dalam kubur Islam dan kita mati dalam akidah yang betul, akidah Islam. Akidah ni lah yang nak kena belajar satu persatu. Macam ni kita belajar kan. Kita tengah belajar dengan detail ni. Kita tengah belajar beriman secara tafsil pada hari kiamat. Antaranya apa? Kiamat ni dia memiliki syafaat. Tengok orang yang paling berhak, orang yang paling layak mendapat syafaat adalah orang yang paling banyak berselawat padaku. Lepas tu selawat ajin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah lagi wa ala ali Muhammad. Selawat lagi. Nak balik ni selawat lagi. Pegang tasbih ke tak pegang tasbih tak apa, selawat lagi, selawat banyak. Kenapa? Moga-moga mendapat syafaat. Tunggu Rasulullah ni datang kat kita, dia bagi kita syafaat. Dilihat kita tengah bicara, dosa kita banyak mana, pahala kita banyak mana, dibagi buku amalan, dosa banyak mana, pahala banyak mana. Lepas tu ada orang tuntut, orang tuntut. Lepas tu dia beri keputusan, dia timbang dengar kat ni. Kat mizan, berapa baki pahala, berapa dosa yang ada. Lepas tu dia buat keputusan, minta tiang sirat. Nanti tiang sirat tu dapat keputusan dah, kenaka ke syurga. Orang kenaka akan ditarik ke bawah. Sebelum naik sirat itu, moga-moga dibentangkan amal. Rasulullah kata, kau bayar masuk neraka. Masukkan jadi ke syurga. Rasulullah minta dengan Allah Ta'ala. Rasulullah kata, aku nak beri syafaat pada dia. Kenapa? Dia banyak selawat atas aku di muka bumi. Tapi kita ni kalau tanya selawat ni, tak ada jaminan Nabi nak bertolong kita. Tak ada jaminan. Rasulullah dia nak recommend pun, dia mesti ada benda betul tak?
Betul tak? Satu dia kena kenal. Dan dia tahu kita ni banyak selawat. Sebab apa? Bila selawat, itu yang elok selawat ni ada salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Supaya Rasulullah ni menerima salam kita hari-hari. Dan akhirnya dia kenal kita. Bila kenal kita, dia nak tolong kita. Kalau kita banyak doakan yang muka bumi. Itu nama syafaat. Kan kita tak jumpa dia lagi dah. Tu guru kata, berhentilah depan makam dia, lubang yang pertama. Itu muka dia menghadap ke kiblat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kenalkan diri pun tak apa. Saya ni Halimah binti Ali. Kenal diri tak apa? Ya Rasulullah, aku makmum datang di arah engkau. Dapat cakap pasal tu cukup lah. Ya Rasulullah, aku Aminah binti Baba. Kalau Baba kau pun orang dari Melaka. Kau sebut dia Melaka. Aku Rahimah binti Jantan. Kalau binti Jantan kau pun orang jauh. Orang Melaka tu jantan. Baba memang Melaka. Jantan orang Melaka. Senin orang Melaka. Khamis orang Melaka. Sabtu orang Melaka. Ahad orang Melaka. Rabu orang Melaka. Dulu saya kerja masa bujang saya kena transfer orang Melaka tau. Dalam ofis saya tu Senin ada, Selasa ada, Mak Rabu ada, Jumaat ada. Kadang-kadang diorang main ejek-ejek tau. Hari ni hari Khamis dia kata. Bukan Khamis bori dia apa. Hari ni Mak Khamis belanja. Hari ni hari dia. Mak dua tu si kawan ni lah. Kawan dia kata hari ni hari aku. Kau nak cakap banyak. Aku lempang kau nanti. Dia gurau-gurau gitu lah dengan kawan tu. Kalau Sabtu ada. Dulu satu minggu ada. Kat Melaka dulu. Baba dah confirm. Mesti ada ni. Bin Baba. Bin Jantan. Junaid. Junaid tu orang Melaka. Junaid. Orang Melaka ni dia ada nama khas. Nama lain tak ada. Baba ni lain tak ada. Tunggu je kau. Cuba cari lah Baba. Kalau Kelantan Awang. Yusof Terengganu. Kelantan. Ni memang nama popular. Kalau ni biasalah. Ni keturunan Kelantan kan. Ni. Kita akan jumpa nama-nama kan. Orang popular. Kalau pergi Banting ni dia ada tanda kan. Nama orang nombor lot. Memang nama Jawa je, banyak orang Jawa di sana. Barang siapa yang berselawat padaku di pagi 10 kali dan di petang hari 10 kali, maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Inilah tu hadis. Jadi jadikan satu amalan lepas subuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 10 kali. Lepas asar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 10 kali. Supaya menepati hadis akan mendapat syafaat. Jadi ramalan lah. Nanti kalau belum, suruh suami ingatkan. Akak ingatkan dekat suami, bang, pagi ni dah selawat bang 10 kali. Belum selawat cepat, 10 tengah hari, 10 zuhur. Baca sekarang 10. Lepas asal ni tanya suami, bang dah selawat bang 10 kali. Belum lah, okey selawat 10 kali. Set dekat handphone, buat alarm. Kau buat alarm. 6.30 bagi dia bunyi. Tajuk alarm, selawat 10 kali. Pukul 5, buat alarm lagi petang. Repeat every day. Pukul 5, biar dia bunyi. Selawat 10 kali. Waktu tu, jangan tertangguh. Datang motor ke, dalam kereta ke, tengah makan ke, selawat cepat. Nanti lupa. Nanti lama dia biasa, tak lupa lah. Selawat dulu. Lepas asar, selawat dulu. Lepas tu saya alam. Kalau saya alam 10 kali dah selawat, dah selawat tadi dah. Okey lah, okey. Jadikan rutin. Kenapa? Ada hadis riwayat Tabrani, Nabi kata, engkau baca 10 pagi, engkau baca 10 petang, aku akan bersyafaatkan kau. 10 je.
Bukan 10, 5 pun kalau Allah tak izinkan tak boleh buat. Bukan kata 10. Baca banyak-banyak. Dulu ada orang Arab, dia pergi Indonesia. Dia dapat tahu ada satu makcik ni, umur dia 90 lebih. Dan tangan dia tidak melepaskan tasbih yang besar tu. Tasbih besar kan. Cuba dah Arab-Arab dia kat dalam Mekah. Dia pergi mana kat dalam rumah tu, dia pegang tasbih tu jalan dia kat tangan dia. Jadi orang Arab kita ni tersebar kampung lah. Makcik ni dah tak ada suami. Duduk dengan anak perempuan seorang. Jadi orang Arab ni dia datang ke kampung tu, dia suka datang pendalaman, dia dengar cerita makcik ni. Lepas tu dia ambil video tau, dulu ada dalam YouTube. Dia rakam. Makcik ni duduk dekat pangkin, dia tanya makcik ni, kenapa makcik ni ada orang kampung jadi penterjemah lah, kenapa makcik ni banyak nak berzikir, berselawat. Dia kata apa? Kau tahu tak umur aku berapa sekarang? Aku dah 90 lebih, aku boleh mati bila-bila. Even though dia kata umur kau 40 lebih pun kau boleh mati bila-bila. Jadi aku yakin ada kehidupan selepas ini. Aku yakin ada perhitungan amal lepas ni. Sebab itulah aku mesti akan bekal dengan banyak untuk aku bawa, untuk dikira dan dihitungkan pada alam barzakh dan pada kiamat. Kalau boleh biar mulut tu bergerak, selawat istighfar, kalau boleh lah. Kenapa? Akan jadi amal soleh. Tapi syarat akidah kena betul, solat kena betul. Ini dua benda ni. Kalau akidah out, kau selawat lah macam mana pun, Allah tak terima. Ini akidah ni benda pokok nak kena jaga. Lagi, ada hadis kata, puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ini benda yang beri syafaat lagi. Puasa sunat dan baca Al-Quran. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan minum. Dengan sebab puasa lah dia tak makan siang hari. Dan dengan sebab puasa lah dia menahan nafsu syahwat. Kerananya perkenalkan aku untuk beri syafaat kepadanya. Puasa dia datang, minta Allah beri syafaat, minta beri syafaat, tolong dia yang ini, tolong dia. Sebab apa? Dia kerana aku tak makan sebab puasa. Kerana aku tak syahwat sebab puasa. Hari ini berilah dia, aku nak beri syafaat, tolong dia. Puasa. Kemudian datanglah Quran berkata, aku telah melarang dia tidur. Tak tidur malam kerana baca Quran. Bangun pukul 4, pukul 3, pukul 5. Ngantuk-ngantuk bangun juga lah. Dan baca Quran. Tak tidur malam. Lepas tu orang tidur, bangun subuh, bangun tak. Kerana dia tak tidur sampai tidur malam baca, aku perkenankanlah. Lepas tu kalau boleh lepas isyak baca Quran, sampai ngantuk-ngantuk, tahan. Baca lagi. Maknanya dia tahan diri tidur sebab dia baca aku. Kerana itu perkenankanlah aku untuk bersyafaat kepadanya. Maka Rasulullah kata kedua-duanya pun memberi syafaat. Kita kata tadi kan. Siapa dapat beri syafaat? Orang ni. Siapa lagi? Ilmu. Siapa lagi? Puasa. Siapa lagi? Bacaan Quran. Bacaan Quran. Beri syafaat. Apa syafaat? Pertolongan pada hari kiamat. Baca banyak-banyak lah. Kalau duduk rumah tak kerja lagi banyak boleh baca lah. Buat kerja rumah juga. Boleh gelut kadang. Kalau duduk jaga cucu memang boleh gelut nak baca. Tapi baca. Minta Allah izinkan berkat kongsi kita dalam masa yang pendek, kita baca banyak. Baca. Sayyidina Uthman ni, dia ni antara orang yang khatam Quran satu malam. Satu malam lah.
Lepas isyak dia khatam subuh. Dia baca lepas isyak, dia khatam subuh. Dan dia meninggal dunia disebabkan orang ceroboh rumah dia dan dia tengah baca Quran, orang pukul dia dan dia jatuh atas Quran, dia meninggal dunia. Kenapa? Masa dia memerintah, orang marah dia tidak menghukum mencari pembunuh Sayyidina Umar. Adalah perkara orang marah dia. Sampai orang kepung rumah dia. Sampai dia nak pergi keluar, nak pergi unta lagi. Akhirnya malam tu dia mimpi. Dia mimpi Rasulullah datang. Rasulullah kata apa? Nanti kau akan berbuka selama kau di syurga. Maknanya dia dah tahu dah, hari besok ni dia akan mati. Ini cerita Sayyidina Uthman lah. Jadi besok tu, dia ni jarang pakai seluar. Kat rumah pun dia pakai kain. Dia jarang pakai seluar. Hari tu dia pakai seluar. Satu isteri tanya, kenapa kau pakai seluar? Dia kata kalau aku mati terbunuh nanti, orang nak kepung rumah dia ni, orang nak bunuh dia. Kalau aku jatuh, aurat aku tak terbuka sebab aku pakai seluar. Betul. Dan bini tanya dia, macam mana kau tahu kau akan mati pada esok hari? Aku telah bermimpi, Rasulullah kata, besok engkau akan berbuka dengan aku di syurga. Maksudnya bahasa mari dia mati tu dia puasa. Sebab dia dapat isyarat daripada Rasulullah. Itu hebat-hebatnya orang-orang syurga ni. Dia dapat isyarat dia nak buka syurga. Betul Rasulullah suruh dia puasa tu. Ini ahli syurga. Mereka mempertahankan agama ni dengan nyawa mereka. Sumbangnya cakap lah. Nampak ni Palestin dengan Kalun ni. Ini antara tanda dunia ni nak ujung ni. Tak tahulah entah muncul Imam Mahdi depan ni ke tak tahulah. Lepas tu kita ni air zaman ni kuatkan akidah kita. Aku belajar sampai ni. Belajar sampai. Kuatkan akidah, belajar agama, habiskan masa dengan taat. Dunia ni dah lama dah ni. Tak lama dah. Kalau kita masih lagi leka dengan dunia, sibuk lagi dengan dunia, ni benda yang sangat menakutkan. Kena hati-hati. Barang siapa yang membaca ketika mendengar azan. Itu doa itulah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Itu ini terjemah dia. Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal wasilah. Itu wasilah. Wasilata wal fadilah. Fadilah ni keutamaan. Wasyaraka wad dajatar adatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud allazi wa'attah innaka la tuhliful mi'ad. Maqam al-mahmud allazi, maqam mahmudal. Mahmud ni maqam terpuji. Wa'attah. Seperti yang kau telah janjikan. Innaka la tuhliful mi'ad. Sebenarnya engkau telah memberi janji, maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Okey, kita tengok balik. Siapakah yang dijanjikan syafaat? Berakhlak mulia, yang berpuasa sunat, yang baca Quran, yang banyak selawat, yang meninggal disemayangkan 100 lebih orang Islam, yang disemayangkan 40 orang Islam yang tiada sekutukan Allah. Dan ini yang mendengar azan dan dia berdoa selepas azan. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ni siapa? Rabi'ah ni PA Rasulullah. PA ni pembantu. Pembantu Nabi ni ada 11 orang. Dia volunteer nak bantu. Salah seorang dia bernama Rabi'ah binti bin Ka'ab. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah, lalu aku bertanya beliau sambil membawa air untuk wuduk. Kemudian beliau berkata kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku minta untuk dapat menemani di syurga. Kemudian beliau berkata,
Atau selain itu, aku berkata, itu saja. Lalu beliau SAW bersabda, tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud. Ini kisah pendek dia. Kalau kita dulu mengaji baru ngaji, Ustaz cerita kisah panjang dia. Kisah panjang dia gini, Rabi'ah ni satu malam dia datang dengan Nabi. Dia kata dengan Nabi, aku nak khidmatkan engkau. Ini masa dia datang dengan Nabi. Lepas tu Nabi tidur. Lepas tu dia letih, dia kata hari tu, dia letih. Jadi dia tak tidur. Kenapa? Dia takut dia tak jaga siang malam hari. Dia takut dia jaga-jagakan dia nak subuh. Jadi dia tak tidur, duduk dalam kursi. Duduk kat rumah Nabi tu duduk. Nabi dah tidur. Bila Nabi bangun, Nabi kata, kenapa kau tak tidur? Dia kata, aku takut tak dapat khidmat pada engkau. Takut tertidur lah. Jadi dia pun ambil kain wudu. Maka Rasulullah kata, bagus kau ni. Maka puji dia lah. Wahai Rabi'ah, apakah hadiah yang kau nak minta daripada aku? Itulah soalan dia. Mintalah. Dia kata apa? Aku nak masuk syurga dengan kau, wahai Rasulullah. Rasulullah kata apa? Itu saja. Tak mulai nak minta. Mana tak mulai. Nak unta ke, nak rumah ke, nak apa ke. Kita kalau tolong bos suruh kereta, kita pergi kat jabat, gua datang. Buka pintu, tolong bawa beg bos. Kau kata, mintalah kau nak apa? Minta apa? Bos, gaji sikit bos. Anak ramai bos. Gaji 18,000 pun cukup bos. 18,000 tak cukup. Kau ajar kau kata. Naik lah 25,000. Kau kata mintalah, kau minta apa? Boleh tak dia minta rumah dengan Nabi? Anytime orang boleh sponsor bagi rumah kat Nabi. Boleh tak nak minta perigi air? Boleh tak minta unta? Bila-bila Rasulullah boleh bagi? Rasulullah ni orang bagi dia sampai macam-macam lah. Dia sebut je orang dia dapat. Orang muliakan dia, orang sayang dia. Dia kata, aku nak masuk syurga dengan kau. Rasulullah kata apa? Tolong diri kau. Kau tolong diri kau, nanti aku tolong kau. Dengan memperbanyakkan sujud. Maknanya banyak apa? Banyak sembahyang. Sunat. Bila cerita ni tersebar, semua orang banyak sujud. Dan sahabat Nabi sembahyang. Sunat. 600 rakaat. 300 rakaat satu hari. Kenapa banyak sujud? Sebab apa? Nak masuk syurga dengan Nabi. Nak masuk syurga dengan Nabi. Banyak-banyak sembahyang. Kalau qada banyak, buatlah qada banyak-banyak. Jangan malas. Jangan lembab. Buat. Tengok kaki okey ni, buat banyak-banyak. Kalau ada masa kaki tak okey. Kaki tak okey, duduklah. Bacalah Quran. Bacalah zikir. Baringlah. Sambil pegang tasbih. Bacalah berterusan. Lupa-lupakanlah sekejap kawan baik ni. Itulah dia kawan baik. Sehari tak jumpa, sesaat tak lupa. Kasihmu handphone di ambang surga. Takut nanti dalam kubur dia datang. Siapa kau? Aku kawan baik kau. Baik, Samsung. Ada camat juga betul. Tapi tengok satu bermanfaat, 20 tak bermanfaat. Asyik tengok dia sepi je. Pagi-pagi makan cekodok juga. Tengok ni campur ni, masak ni, sedap ni, masak ni. Pagi-pagi lempeh ke dia. Pagi-pagi beli kat depan. Memang ada manfaat betul. Tapi jangan sampai terlena, terbawa, sampai tengok sampai lama sangatlah. Sampai 2-3 jam menghadap. Wah, tu dah tak bagus lah. Betul ada yang elok yang banyak yang elok. Betul saya cakap. Sekarang ni banyak yang elok. Mana yang elok tengoklah tak apa. Bacalah Quran, Rasulullah kata. Ini dah mencatat tadi. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya.
Sahabat ni mana apa? Kawan. Kawan ni mana apa? Rapat. Sikit baca Quran. Sikit baca Quran. Sikit baca Quran. Saya tengok naik apa? Gondola atau gondola. Saya Genting Island kan pergi dekat satu tempat dulu parking kereta naik. Dulu kita naik dengan sekali dengan orang Arab. Pakai seluar 3 suku tapi baca Quran kecil. Baca Quran ni. Dia ada anak ada bini. Orang Arab memang dia rapat lebih rapat Quran saya ingat. Saya pernah tengok naik LRT pun dulu. Saya pernah naik LRT nampak orang Arab. Muka kita tahulah muka orang Arab. Tapi kalau nak baca dalam handphone pun tak apa. Handphone pun ada Quran kan? Baca dalam handphone. Tapi ulama-ulama kalau Pak Sumin tu dia marah dia cakap Quran dalam handphone. Dulu Pak Sumin dulu arwah Pak Sumin di Bukit Tembaga yang orang kata wali dah meninggal. Dulu ada orang cerita lah staf KKR ni pergi 6 orang. Lepas tu duduk Pak Sumin ni tak sihat duduk atas katil. Dia kata pergi ambil Quran. Ada seorang budak ni staf dia tak ambil Quran. Dia kata kenapa tak pergi ambil Quran? Pak Sumin kata dia kata saya pakai Quran dalam handphone. Jangan dia kata dalam tu semua gambar-gambar tak baik imadah dalam handphone. Internet kalau tak baik imadah dia kata. Tak berkat baca Quran dalam handphone. Jangan baca Quran dalam handphone dia kata. Pergi ambil Quran. Budak ni bangun ambil Quran. Pak Sumin kata jangan baca Quran dalam handphone. Sekejap lagi. Sekejap lagi. Handphone ni macam-macam benda ada. Betul tak? Fitnah ke apa benda ke semua dalam handphone. Jadi kata kau baca Quran dalam handphone tak berkat. Jadi seeloknya mengambil buku naskah Quran tu. Pak Sumin ni dia nak terjemah satu ayat. Lepas tu dia nak beri penerangan pada ayat ni. Itu suruh ambil Quran. Sekejap lagi baca Quran dalam handphone. Barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah di sana. Sebab tu sampai Madinah, sunat kita doa, ya Allah matikan aku kat sini. Kenapa? Rasulullah kata, sesungguhnya aku akan beri syafaat bagi orang yang mati di sana. Di kat Madinah. Rasulullah janji syafaat. Apa? Mati kat Madinah. Okey. Titian sirat dah sudah. Telaga Kausar dah sudah. Syafaat dah sudah. Nanti saya tengok lagi dunia silibus. Nama-nama lain bagi hari kiamat dah sudah. Keadaan pada masyar dah sudah. Belum. 7 golongan yang mendapat syafaat dah sudah. Mizan dah sudah. Belum. Kausar dah sudah. Pendakwaan dah sudah. Okey, tanya keadaan pada masyarakat belum lagi. Kita cerita keadaan pada masyarakat. Sebab ini semua beriman dengan cara tafsil. Okey, sekarang ni nota-nota daripada kitab. Keadaan padang mahsyar adalah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuhan akan menghimpunkan semua manusia pada hari kiamat di atas satu bumi yang putih kemerah-merahan. Waktu tu bumi pada masyari, dia warna dia putih kemerah-merahan. Dia tak ada bangunan macam ni, dia tak ada rumah. Dia tak ada gunung ganang, tak ada bukit. Seperti gandum yang putih yang baru dibakar. Macam mana rupa gandum yang bakar Macam roti canai tu. Canai tak ada warna merah, dia warna apa? Bila roti canai masak tu warna apa Macam perang kot. Itulah kot. Dia putih kemerah-merahan yang baru dibakar. Putih tapi kemerah-merahan. Bumi yang bersih, suci, tidak ada gunung ganang, tidak ada bukit bukau dan tidak ada sebarang tanda atau kesan yang menunjukkan bumi ini pernah diduduki. Tempat masyar ni tak nampak kesan. Tempat yang dulu ada orang duduk. Kat mana? Tak tahu. Tapi di tanah kemerah-merahan, tanah lapang. Dia macam Nabi kata, roti yang baru dibakar. Tepung. Tu canai lah kot. Tu makan roti canai, jangan pelahap sangat. Ingat apa? Ni dah pada masyarakat agaknya. Tak selera makan. Bang, cancel bang. 2 tadi cancel. 1. Tengok dia buat roti macam pada masyarakat kot. Nabi kata ni kot. Ini ingat pada masa tambah 3 pula. Makin selera nak makan. Gandum. Sebiji gandum. Bukan, tepung gandum tu dah kisar. Orang dulu, kalau gandumnya kasar-kasar, gandum ni kualiti dia kurang. Diorang dulu Arab, kalau gandumnya halus yang kita makan ni, itu kualitinya tinggi. Lepas tu bila Rasulullah ni wafat, Aisyah ni dia bersyair. Wahai suamiku yang tidak pernah makan gandum yang dikisar. Maknanya dia makan gandum yang kasar-kasar. Maknanya kualitinya rendah lah. Lepas tu gandum tu ada biji-biji. Tak tahulah sekarang tak lagi kot. Ada gandum biji-biji. Itu yang oat tu apa? Oat apa? Gandum kan? Oat apa? Jirim. Bijirin. Bijirin tu biji. Biji-biji lah. Tak, saya lama tak makan oat ni. Akan pagi-pagi makan semak kan makan oat. Wah, orang putih. Makan nasi lemak allergic orang putih betul. Makan oat. Tapi orang kata makan oat lagi sihat Allah. Serat. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah telah berdiri di hadapan kami. Rasulullah cerita apa ni? Keadaan manusia di masyar. Dulu saya ingat dulu kan bila bagi kaunseling dekat bekas-bekas banduan kan. Saya cakap dengan diorang, lepas ni nak cerita bab apa pula. Begitulah. Ni budak-budak muda, budak-budahan tau bawa keluar penjara kan. Umur 18 masuk penjara, umur 24 keluar penjara. Kalau keluar penjara dia datang kaunseling. Dia kata, Ustaz, ada seorang budak ni. Muka dia memang handsome budak ni. Badan pun segak. Tapi sayanglah pergi jual dadah untuk penjara. Dia kata, Ustaz, cerita pasal kiamat Ustaz. Di dunia pun nak kiamat dah. Saya kata, bukan soal cerita kiamat. Soalnya persiapan kita ni nak kiamat ni macam mana. Ada belajar akidah, ada belajar tauhid tak, ada belajar semayang tak. Lepas tu dia cakap apa tau? Macam mana nak berubah Ustaz? Keluarga pun dah tak terima. Dia bagi alasan tu lah. Dia cerita dengan saya, dia balik, mak mentua dia halau dia.
bini dia minta basak. Masa dalam penjara, bini minta basak dah cerai. Jadi balik nak tengok anak dia ada anak seorang. Umur 19 tahun masuk penjara, dah kahwin umur 18. Mak muka dia tak bagi dia masuk. Dia macam cerita apa tu? Cerita apa? Siapa nama lelaki tu? Kasim, selamat. Kenapa kau tak sini? Kau jangan pijak kanan ni, kau keluarkan zaman. Kau tak suka, keturunan kau. Bukan itulah dia tu. Saya kesian jugalah dengan cerita dia. Apa nak cakap kan? Kita dah buat silap, kadang-kadang kita kena terima lah akibat dia. Ni, Rasulullah datang kepada kami, berdiri depan kami, dia berucap kepada kami, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan tak pakai kasut, kaki ayam. Kaki ayam ni berjalan ni Rasulullah dah lama pakai dah. Bertelanjang dan lelakinya tak sunat berkuluk. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah surah Al-A'raf ayat 29 yang bererti, sebagaimana kami ciptakan manusia pada mulanya, demikian pula kami ulangi ciptaannya. Itulah janji, sungguhnya kami akan lakukan. Sabda Rasulullah lagi, ketahuilah, sesungguhnya orang yang mula-mula diberi pakaian pada kiamat ialah Nabi Ibrahim Al-Khalil. Ini gelaran Nabi Ibrahim ni, Al-Khalil alaihissalam. Nabi Ibrahim Al-Khalil. Lepas tu Rasulullah cakap apa? Orang yang paling mulia ialah seorang Nabi, anak pada Nabi, anak pada Nabi, anak pada Nabi. Siapa tu? Yusuf, anak kepada Nabi, Nabi apa? Yakub. Yakub, anak kepada Nabi, Nabi Yakub anak apa? Ishak. Ishak anak apa? Saloma laki siapa? Cepatnya jawab. Fikirlah dulu. Rasulullah kata, orang panggil dia, wahai semulia-mulia manusia. Orang panggil dia. Dia kata bukan, aku bukan semulia manusia. Dia merendah diri. Rasulullah ni merendah diri. Yang manusia yang paling mulia ialah seorang lelaki, seorang Nabi, anak pada seorang Nabi, anak pada seorang Nabi, anak pada seorang Nabi. Yusuf, anak pada Yakub. Yakub anak pada Ishak. Ishak anak pada Ibrahim. Rasulullah sebut empat generasi ni. Semuanya Nabi dan Rasul. Betul tak Ishak ni anak Ibrahim? Nanti dah tengok nota saya. Tengok muka kau tak confident, aku pun je tak confident dah. Mana saya cantik tu ya? Oh, bukan kat sini. Kat sini. Betul lah. Rasulullah kata, orang yang paling mulia ialah Nabi Yusuf, anak kepada Yakub, anak kepada Ishak, anak kepada Ibrahim. Ini keturunan yang paling mulia, Rasulullah sebut. Jadi keturunan ni ya. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Kan Yakub ni kan dia ada dua isteri kan.
Satu isteri, anak dia Yusuf dengan Bunyamin. Lepas tu dia ada 6 lagi anak, 6 ke 8? 6 lagi anak yang bukan dengan isteri yang satu mak dengan ni. Jadi 6 anak ni cemburu dengan Nabi Yusuf ni. Tu yang dia baling dalam perigi tu. Cerita dia tu. Okey. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, dihimpunkan manusia di padang mahsyar pada hari kiamat berkaki ayam, bertelanjang dan berkuluk. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, adakah orang perempuan dan lelaki semuanya melihat atau melain?" Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, kedahsyatan keadaan pada masa itu menghalang masing-masing melihat satu sama lain." Kelang kabut. Orang lelaki tak tengok perempuan bogel, orang bogel tak tengok lelaki bogel. Tak tengok lah. Tak ada masa nak tengok. Punya kalut ni sampai orang bogel tak ada kawasan. Dulu kat rumah saya, ada satu kawasan duduk ni. Itu tepi sungai. Bila air naik, hujan dekat hulu. Kawasan saya ni hilir lah. Keraman ni hilir. Hujan naik, sungai naik. Hujan berhenti, tiba sungai tu naik lagi. Ada orang kata ada pakcik ni lari pakai seluar dalam pun ada. Air naik, dia panik. Dia tengah nak tandas, dia buka tandas dia keluar. Baik dia jiran tu turun bagi dia kain. Buruk benar orang tua pakai seluar dalam. Kenapa tu? Kelang kabut. Tengok air naik, mendadak. Kiamat ni huru hara dia sampai peringkat apa? Sampai peringkat orang tak boleh tengok, tak nampak orang ni bogil tak nampak. Orang tak perasan. Kenapa? Kalutnya. Itu nama dia huru hara. Lepas tu usahakan untuk mendapat naungan pada hari kiamat. 7 golongan. Yang kita dah belajar kan? Dah belajar 7 golongan. Pemerintah yang adil, orang yang hati terikat pada masjid, lelaki yang kuat, muda yang kuat ibadah, orang yang bersedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Kan 7 golongan kan? Lelaki yang diajak berzina dengan perempuan bangsawan rupawan, dia kata aku takut Allah. Seorang yang bangun pada malam hari mengabdikan diri pada Allah sambil mengeluarkan air mata. Ini semua ni akan mendapat naungan pada hari kiamat. Naungan apa? Huru hara. Huru hara. Diriwayat oleh An-Nasa'i, kata Aisyah, aku bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pula keadaan aurat? Tanya lagi. Rasulullah menjawab, tiap-tiap pada masa itu cukup sibuk dengan hal masing-masing, keselamatan masing-masing. Dirinya saja dia sibuk apa? Dia sibuk nak betulkan dirinya je, kelang kabut dengan diri dia. Sampai diceritakan Nabi Ismail pegang tangan bapa dia Nabi Ibrahim pada mahsyar. Nabi Ibrahim kata, wahai anakku, hari ini adalah hari nafsi-nafsi. Kau samakan diri kau, aku samakan diri aku. Nanti masing-masing nanti akan dakwa. Dalam Quran kata, bila dibangkit, orang bangkit pada hari kiamat ni, dia akan cari orang dikenal. Bukan minta tolong, nak dakwa. Cari suami dia, cari isteri dia, cari anak dia, cari bajikan dia. Majikan dia cari pekerja dia. Tengok, dia ni. Tengok pendakwaan dia. Tengok pendakwaan dia tipu overtime. Majikan dia kata, kau kena bayar aku. Tu kau punya aku tu. Apa-apa tak puas hati nanti semua aku cakap pada akhirat. Aku tak puas hati dengan dia ni, aku tak puas hati dengan dia ni, aku tak puas hati dengan anak aku tak puas hati dengan isteri aku, tak puas hati dengan suami aku. Dia nak dakwa, bila dakwa, nanti pada orang yang kena dakwa tu datangkan dia. Kalau pahala tu dah habis, orang ramai minta, dosa kita ni, kau ambil. Bisa kira. Kat dunia panggil darling, panggil sayang, panggil baby cute. Kau ni dah baby cute apa? Tapi kat akhirat, dia akan dakwa. Dia akan cari jalan. Macam mana nak lepaskan dosa aku ni? Waktu tu mereka dah nampak neraka datang. Mereka dah nampak neraka. Kawan-kawan tu akan dakwa. Mana yang kita mengumpat tu nampak, kau umpat. Apa nak dakwa kau? Woi, macam-macam.
buat salah kat orang, itu ada pendawaan. Pendawaan. Okey. Ini keadaan di padang mahsyar. Okey. Nanti kita nak sambung, kita baca nanti tanda kat sini. Golongan manusia di padang mahsyar. Ni sambung. InsyaAllah. Okey dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua, insya-Allah minggu depan 7.45 Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.